Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Bila sama-sama kita membuka halaqah ilmu pada malam ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada hari ini. Maka pada hari ini sidang Jumaat kita akan teruskan pengajian kitab kita, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, berkisah berkaitan tentang himpunan nasihat-nasihat kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ni kita akan sambung satu nasihat berkaitan tentang tanda orang itu mempunyai keimanan kepada Allah. Tanda-tanda seseorang itu mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam An-Nawawi mengambil sepotong nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, man ishtaqa ila al-jannati sara'a ila al-khairat wa man ashfaqa minan nar intaha 'ani syahawat wa man taqayyana bil mauti indahamat 'alaihi al-ladzat wa man 'arafa ad-dunya hanat 'alaihi al-musibat. Maka kata Sayyidina Ali, tanda orang itu mempunyai keimanan kepada Allah, dalam kehidupannya mereka ini mempunyai 4 ciri-ciri. Ciri yang pertama, man ishtaqa ilal jannah. Orang ini akan selalu rasa rindu dan cinta kepada syurga. Dalam kehidupannya, dia memohon agar Allah Ta'ala takdirkan dengan takdir yang baik, dan takdir itu adalah salah satu perjalanan supaya mereka ini mencapai redha syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sidang Jumaat, kalau kita masuk di dalam gerbang Ramadan, menjadi salah satu orang kata trend ataupun adat orang Melayu kita sidang Jumaat, sampai dalam bulan Ramadan kita bertarawih. Ya? Dan kita bertarawih itu di antara selang 2 rakaat, kemudian 4 rakaat, 6 dan 8 seterusnya sidang Jumaat. Kebiasaannya Tuan Imam akan berhenti pada rakaat yang keempat, menandakan selepas itu adanya satu doa. Dan doa yang kita baca apa sidang Jumaat? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami redha syurgamu. Dan ini tanda orang yang beriman. Kerana dalam kehidupannya dia tahu bahawasanya perjalanan di atas dunia ini satu perjalanan yang sementara. Dan dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala ciptakan dia ini salah satu bentuk ujian. Maka sidang Jumaat orang ini nak supaya Allah Ta'ala anugerahkan keredaan syurga kepadanya. Dia buat baik kerana supaya Allah Ta'ala terimakan amalannya, dan pada penghujungnya nanti Allah Ta'ala berikan dia syurga. Maka sidang Jumaat orang ni ada iman. Berbeza
dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bila mana dia melakukan sesuatu perkara itu, pada natijah amalannya dia tidak mengharapkan sesuatu balasan daripada Allah, lebih-lebih lagi berkaitan tentang syurga. Maka keluarlah daripada perwatakan orang-orang individu tersebut adalah perwatakan yang menzalimi orang, yang mengkhianati orang, yang dengki tak habis-habis, yang berbicara perkara yang tidak berfaedah. Kalau buat sesuatu kebaikan bukan kerana Allah. Sebab apa? Tidak ada natijah. Tidak ada keimanan. Tidak ada konsep keimanannya kepada Allah. Sebab itu kata Sayyidina Ali, orang yang beriman setiap waktu dia mengimpikan syurga daripada Allah. Maka kalau kita menyelusuri satu surah dalam suratul Bayyinah. Suratul Bayyinah ni surah yang biasa kita baca lam yakunil ladzi. Kadang-kadang orang dia tak hafal nama surah, tapi pangkal surah tu dia tahu. Okey ustaz, lam yakunil ladzina kafaru. Okey, surah tersebut. Maka dalam ayat yang terakhir Allah Ta'ala menyebut sidang jemaah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Golongan yang Allah Ta'ala berikan syurga ni, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Pemberian yang paling agung. Tidak ada pemberian yang selain kita dapat syurga Allah Ta'ala ni. Ini merupakan pemberian yang paling agung. Kalau di dunia ni sidang jemaah, kalau orang beri kita sesuatu perkara, benda yang berharga, kita itu pun kita dah rasa excited, suka sangat dah kan. Dapat perkara yang kita impikan dan orang tu beri pada kita. Allah seronoknya rasa. Tetapi ingat, di antara kemuncak pemberian yang Allah Ta'ala beri kepada hambanya, Allah Ta'ala sebut, Ulaika jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Dapat syurga. Dan dalam satu hadis yang sahih sidang jemaah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka yang paling terakhir dikeluarkan daripada neraka, tidak istiharkan lagi masuk dalam syurga, baru keluar daripada neraka. Dia dah rasa seronok. Kemudian dia memohon kepada Allah. Dia nak pergi kepada satu lembah yang dia nampak di depannya. Ada satu sungai yang mengalir. Dia nak minum air daripada sungai tersebut. Dan dia nampak tempat itu satu tempat yang sangat tenang. Maka Allah Ta'ala kurniakan. Setelah minum air tersebut, sidang jemaah, Allah Ta'ala bukakan hijab. Nampak satu tempat yang seronok lagi di depan dia. Memohon kepada Allah nak pergi tempat tersebut. Maka Allah Ta'ala izin. Kemudian selepas pada itu dia nampak satu lagi tempat indah. Maka kata baginda Nabi, itu baru muqaddimah, pembuka pintu syurga baru. Belum lagi masuk ke dalamnya. Sebab itu dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga adalah golongan yang Allah Ta'ala redakannya. Kehidupannya, tutur bicaranya, apa yang dikerjakan, semua Allah Ta'ala reda di atas dunia. Maka dapatlah syurga. Jadi kata Sayyidina Ali, orang yang ada keimanan hari-hari dia rindukan syurga Allah, dalam masa yang sama mesti ada reaksi. Bukan setakat di bibir sahaja saya cintakan syurga, saya nak masuk ke dalam syurga, tidak, tapi tidak ada reaction dia, tidak jadi. Jadi apa reaksinya? Kata Sayyidina Ali, saru'a ilal khairat. Yang pertama, mestilah dalam kehidupannya dia bersegera pergi menuju kepada perkara-perkara yang baik. Saru'a, kata Sayyidina Ali, kena cepat, kena berlumba, jangan tangguh, jangan bagi orang lain, kamu kena buat. Saru'a maksud percepatkanlah dalam melakukan kebaikan. Percepatkanlah dalam melakukan kebaikan. Sebab itu dapat nikmat iman ni sidang jemaah, satu nikmat yang sangat luar biasa. Sebab bila mana dapat nikmat keimanan, maka Allah Ta'ala berikan keberkatan. Nampak sidang jemaah?
Keberkatan daripada sudut apa? Ada orang dapat keberkatan umur, makin panjang umur dia, makin dia buat baik, makin dia taubat, makin dia insaf, tutur kata dia baik, sangkaannya baik, nampak keberkatan umur dia tu. Makin dapat dia rahmat daripada Allah, ada orang dia dapat keberkatan masa. Dia dapat keberkatan masa tu. Kalau jumpa orang lain, orang kata, Ustaz, saya tak ada masa, saya sibuk sangat dengan orang, saya sibuk sangat dengan kerja, saya sibuk sangat dengan family dan sebagainya. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala berikan keberkatan masa. Setiap bulan boleh khatam sekali Quran. Setiap bulan sidang Jumaat dia boleh datang ke rumah Allah Ta'ala ini. Setiap bulan sidang Jumaat dia boleh pergi kepada mana-mana tempat dia berinfak, bersedekah, berzakat dan sebagainya. Keberkatan masa Allah Ta'ala beri pada. Ada orang sidang Jumaat Allah Ta'ala berikan keberkatan daripada sudut para sahabatnya. Dia bertemu dengan orang-orang yang baik. Orang-orang baik dia ajak ke majlis ilmu. Orang-orang baik dia menceritakan tentang agama Islam. Orang-orang baik itu mendidik dia daripada tak tahu, daripada jahil jadi orang yang alim. Semua tu bentuk keberkatan. Tapi atas dasar apa sidang Jumaat? Atas dasar keimanan tadi. Jangan jadi seperti mana orang Arab, orang-orang zaman terdahulu. Bila mana sidang Jumaat dia kata dia adalah keturunan yang mulia. Dan bila mana dia sebut sidang Jumaat kepada Nabi SAW, akan aku sampai ke bumi Madinah nanti dan akan aku usir orang-orang yang tidak mulia dan akan aku kekalkan di bumi Madinah ini orang-orang yang mulia. Maka jawab baginda Nabi SAW, siapakah golongan yang kamu maksudkan sebagai golongan yang mulia? Maka dia kata, daripada golongan keturunan nenek moyang kami, apa yang kami pegang, apa yang kami sembah, ini semua golongan yang mulia. Maka engkau wahai Muhammad bukan golongan yang mulia. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi SAW, jangan sedih, jangan rasa putus asa, jangan rasa terhina, jangan rasa dikecam oleh kata-kata orang tersebut kerana kemuliaan itu di sisi Allah, bukan di sisi mereka. Maka Allah Ta'ala menyebut, walillahil izzatu walirasulihi. Wahai Muhammad, kemuliaan adalah di sisi Allah, yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Yang pertama kepada golongan para rasul. Wali rasulihi. Maka sidang Jumaat, apa yang Nabi tinggalkan, jangan kita buat main-main. Apa yang Nabi sebut dalam hadis sidang Jumaat, tidak satu perkataan pun merupakan perkataan yang berdusta. Merupakan perkataan yang daripada sudut tak jadi perkara ni. Jangan sidang Jumaat. Apa yang Nabi sebut terjadi. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat golongan para rasul yang Allah Taala mulia, dalam masa yang sama Allah Taala kepilkan dalam ayat yang sama, walil mu'minin. Orang-orang yang ada keimanan ni Allah Taala muliakan dia. Orang yang tak mulia ni siapa sidang Jumaat? Dalam ayat yang sama Allah Ta'ala menyebut, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik. Di depan kata beriman kepada Allah. Tetapi bila mana Allah Ta'ala berikan peluang melihat sejauh mana kamu buat baik, kamu tangguhkan kebaikan, kamu tutupkan peluang tersebut, kamu menyatakan kepada anak saudara kamu, ahli keluarga kamu, perkara ni bukan merupakan perkara yang penting perlu kita buat. Kamu membiarkan agama-agama ni diletakkan di belakang dan kamu mendahulukan dunia yang sementara. Maka Allah Ta'ala sebut, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik ni Allah Ta'ala akan beri di dalam hati dia, dia tidak tahu tentang hakikat kemuliaan daripada Allah. Nampak? Sebab itu dia tak tarik. Abang nak pergi masjid, pergilah bang. Abang nak duduk dalam majlis ilmu, saya tak tertarik langsung. Abang nak menderma, saya sayang harta saya.
Abang nak bangun 3-4 pagi qiyam, saya sayangkan tidur saya. Kerana orang munafik ni Allah Ta'ala tak berikan satu pengetahuan tentang kemuliaan di sisi Allah. Subhanallah. Sebab itu sidang jemaah, dalam konsep keimanan ni Allah Ta'ala uji kepada kita setiap hari. Setiap hari. Kalau kita melihat daripada sudut ujian dunia ni sidang jemaah kita nampak daripada sudut ada tempoh waktu dia. Kan? Anak kita contohlah, kita nampak anak kita baru nak membesar. Okey, bila kita melihat anak kita baru nak membesar, kita tengok daripada sudut pendidikan, ujian pendidikan. Darjah 1 dia tak ada periksa besar ustaz. Darjah 2 dia tak ada periksa besar ustaz. Nanti darjah 6, masa zaman ustaz dulu, masa zaman tuan-tuan lah, tahu ada anak sebaya ustaz. Darjah 6 jangan buat main-main. Darjah 6 nanti kamu ada UPSR, kamu kena betul-betul belajar. Sebab lepas pada tu kamu akan pilih sekolah mana yang kamu nak duduk dalam sekolah tersebut. Jadi ayah nak hantar kamu sekolah orang-orang yang cerdik. Darjah 6 kita pulung betul-betul kepada anak kita. Sebab apa? Itu tempoh ujian dia. Tapi berkaitan tentang keimanan sidang jemaah, tidak ada tempoh. Setiap hari diuji berkaitan tentang keimanan. Sebab itu, sidang jemaah, jangan menyangka orang yang hidup itu adalah hidup. Dan jangan menyangka orang yang mati itu adalah mati. Kerana ini berdasarkan keimanan dia. Contoh sidang jemaah, ada orang yang diberikan kehidupan tapi sebenarnya dia mati. Sebab tidak ada keimanan. Maka Allah Ta'ala sebut dalam sepotong ayat, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa idza wallau mudbirin. Wahai Muhammad, kamu tidak akan dengar daripada orang-orang yang mati. Kamu tidak boleh memperdengarkan sesuatu perkara kepada orang yang mati. Sedangkan ayat itu Allah Ta'ala nak tujukan kepada orang yang hidup ni macam kita. Innaka la tusmi'ul mauta. Wahai Muhammad, kamu tak boleh nak memperdengarkan apa yang kamu sampaikan kepada orang yang dah mati. Bukan mati tu mati seperti mana arwah, tidak sidang jemaah. Mati di sini Allah Ta'ala ceritakan orang yang hatinya mati. Kamu cakaplah macam mana, dia tidak akan dengar. Sebab itu jangan menyangka orang yang hidup itu hidup sedangkan dia mati. Wala tusmi'u summa. Kenapa sidang jemaah? Idza wallau mudbirin, Allah Ta'ala sebut. Sebabkan apabila dia berpaling daripada agama Islam, dia berpaling daripada konsep keimanan, Allah Ta'ala matikan dia. Sedangkan dia hidup. Kemudian sidang jemaah, ada ayat lain juga. Allah Ta'ala menceritakan tentang jangan kamu kata orang yang mati itu mati sedangkan dia hidup. Contohnya dalam suratul Baqarah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan jihad Allah, mati terbunuh dalam peperangan, mati terbunuh dalam fi sabilillah. Allah Ta'ala kata jangan kamu menyangka dia tu mati. Walaupun pada zahirnya kamu nampak dia dah kaku, nafas tidak ada, sidang jemaah, mata dah tertutup. Akan tetapi Allah Ta'ala menyebut bal ahya'un. Dia sebenarnya hidup. Hidup daripada sudut apa sidang jemaah? Hidup daripada sudut keimanan pada Allah. Hidup daripada sudut hatinya berhubung dengan Allah. Sebab itu bentuk keimanan ni satu perkara yang perlu kita takut. Dan Allah Ta'ala menyebut juga berkaitan tentang seruan Allah Ta'ala dan seruan Rasul ni. Allah Ta'ala beritahu kepada orang yang beriman kena sambut. Kalau nak kita ni dihidupkan oleh Allah Ta'ala berkaitan tentang keimanan hati kita, maka kita kena tengok daripada sudut apa yang Allah Ta'ala seru, apa yang Nabi SAW seru pada kita. Dalam satu ayat yang Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Anfal,
Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan daripada Allah, sambutlah seruan daripada Rasul untuk kehidupan kamu. Dan dalam ayat yang sama juga, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengubah seseorang itu daripada sudut hatinya. Ini kan dikatakan sidang jemaah, orang yang hidup tapi dia mati. Kerana yang mengubah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sebab apa? Atas dasar apa yang Allah Ta'ala suruh dia tak buat. Dan apa yang Allah Ta'ala larang, apa yang Allah Ta'ala haram, itulah yang paling suka dia buat. Maka Allah Ta'ala sebut, yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah Ta'ala mengubah dia. Dulu sidang jemaah kita nampak si fulan ni baik orangnya. Tapi lama kelamaan mungkin tersalah pilih kawan, mungkin tersalah pilih ilmu, mungkin tersalah sidang jemaah daripada tutur bicaranya dan sebagainya. Wallahu Ta'ala alam, semakin lama perangainya makin diubah oleh Allah. Dan yang paling kita takut, wa qalbihi ni, hati ni, hati. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesidang jemaah, Sayyidina Ali menyatakan bahawasanya kalau sampai dalam bulan Rajab, beliau akan menghidupkan malam-malam bermula dengan malam Rajab sehingga penghujung Ramadan Al-Mubarak. Sayyidina Ali. Sampai je satu Rajab, sidang jemaah, Sayyidina Ali akan hidup malam-malamnya dengan ibadah sehingga penghujung Ramadan nanti. Sebab Sayyidina Ali tak nak lepaskan peluang, ini bulan yang Allah Ta'ala muliakan, ini waktu yang Allah Ta'ala mustajabkan doa, dan ini di antara peluang untuk dia mencapai jalan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu alhamdulillah, bila kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, 3 bulan yang kita kepilkan dalam satu doa, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kerana dalam bulan ini penuh dengan keistimewaan. Kerana dalam 3 bulan ni sidang jemaah, orang yang ada keimanan dia tidak akan lepaskan betul-betul 3 bulan ni. Hanya semata-mata supaya Allah Ta'ala mudahkan jalan dia menuju ke syurga Allahu Azza wa Jalla. Maka yang pertama sidang jemaah, kita ulang sekali lagi, kalau orang tu cintakan syurga, maka kena mensegerakan melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, apa yang kita belajar pada poin yang pertama tadi, orang yang ada keimanan, hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia ditakdirkan dengan kematian, namun kehidupan itu Allah Ta'ala berikan kehidupan yang baik. Dalam masa yang sama juga, apabila dihidup seperti mana kita pada hari ini, maka Allah Ta'ala akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan ini janji Allah. Allah Ta'ala menyebut, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa di antara kamu yang beramal soleh, tak kiralah lelaki ataupun wanita, dalam keadaan kondisi iman kamu, kamu jaga sungguh-sungguh iman kamu kepada Allah, maka Allah Ta'ala berikan ganjaran apa sidang jemaah? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Sedangkan di masa itu hidup. Allah Ta'ala kata ulang sekali lagi, dan akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik di atas dunia. Maka almarhum Dr. Fathiyakan sidang jemaah dalam satu kitab ni, apa ertinya saya menganut agama Islam. Kalau ada buku ni sidang jemaah bacalah, sonok sidang jemaah. Buku ni sidang jemaah menceritakan tentang apa erti saya menganut agama Islam kalau kita tidak belajar beberapa perkara dalam buku ni.
Dan garis panduan daripada almarhum Dr. Fathi Yakan ni menceritakan sidang Jumaat, kalau kita turuti dengan beberapa konsep yang kita kena faham dalam agama Islam, kita akan dapat makna menganut agama Islam. Salah satu sidang Jumaat Ustaz nak kupas. Dalam buku ini menceritakan apa? Setiap perkara yang berkaitan tentang ibadah, kita mestilah sejahtera dalam ibadah tersebut. Saya mesti sejahtera daripada sudut ibadah. Itu tajuk dia pada topik yang kedua. Kata pengarang kitab, saya mestilah sejahtera daripada sudut ibadah saya. Maksud sejahtera, saya mestilah sehat, saya mestilah, kalau dalam istilah fiqhnya, saya mestilah sah daripada sudut ibadah saya. Lebih kurang macam tu. Apa makna sejahtera daripada sudut ibadah? Salah satu kata almarhum sidang Jumaat, apa-apa sahaja berkaitan tentang ibadah saya kepada Allah, mesti saya hadirkan berkaitan tentang saya mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang saya lakukan, mesti ada hubung kaitnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna apa sidang Jumaat? Almarhum nak mengajarkan bahawasanya kita beribadah selama 40-50 tahun ni, kalau boleh kita kena naikkan satu makam. Jangan ibadah-ibadah yang kosong. Jangan ibadah-ibadah yang kita tak tahu apa sebenarnya kita buat. Jangan ibadah mengikut orang semata-mata. Jangan ibadah kerana orang semata-mata. Jangan ibadah kerana dipaksa oleh orang semata-mata. Tapi pada hari ini ibadahlah kerana dia. Supaya kita mendapat makna dalam Islam. Dan pada petang tadi kita tengok satu hadis. Selepas solat asar tadi sidang Jumaat, kata baginda Nabi daripada hadis sidang Jumaat Sayyidina Umamah Al-Bahili yang menceritakan sidang Jumaat, Allah Ta'ala tidak akan menerima sebarang bentuk amalan bila mana hati kita ini tidak ikhlas kepadanya dan tidak mengharapkan keredaan kepadanya. Allah Ta'ala tak terima amalan. Makna pentingnya apa yang kita buat pada hari ini kerana dia. Kan? Pentingnya kita buat pada hari ini mesti ingat dia. Pentingnya pada hari ini kita buat selepas habis sesuatu ibadah, berdoalah kepada dia. Ya Allah, terimalah amalan aku ini. Ya Allah, terimalah ibadah aku hari ini. Ya Allah, terimalah solat aku hari ini. Itu yang penting. Tapi kadang-kadang ada manusia sidang Jumaat berkaitan tentang doa ni, dia tak ambil cakna. Pakai baju tak ingat pada Allah. Makan rezeki yang Allah Ta'ala beri pada hari ni sidang Jumaat, lupa nak menyebut namanya. Dapat tidur dengan lena, bangkit daripada tidur dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat. Tak pernah menyebut nama dia. Apa lagi sidang Jumaat? Maka pada hari ini, betullah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala ni sangat sedikit. Sangat sedikit. Sebabkan dia menikmati kenikmatan daripada Allah, namun dia lupa kepada Allah. Subhanallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jauh sangat hati kita ni dah. Sebab itu seorang imam pada zaman para sahabat, bila mana ditanya satu soalan, wahai imam, apakah hukuman, bentuk hukum apabila saya ni dalam solat confuse sama ada saya ni dalam rakaat yang ketiga ataupun yang keempat. Biasa ke terjadi? Biasa. Biasa Ustaz. Kalau semayang sorang-sorang tu dia mari lupa. Rakaat ketiga ke rakaat keempat Ustaz. Maka jawab imam tadi apa sidang Jumaat? Aku ada jawapan daripada dua sudut jawapan, dia kata. Jawapan yang pertama daripada mazhab kamu, mazhab orang awam. Maka kamu ambillah rakaat yang paling sedikit. Kalau kita confuse 3 ke 4, ambil yang ketiga, kata imam tersebut. Nanti pada rakaat, pada sujud yang terakhir sidang Jumaat, lepas baca tahiyat, maka sujudlah dengan sujud sahwi. Itu kita sedia maklum. Tapi jawapan yang kedua ni menjadi satu kelainan sedikit. Jawapan daripada mazhab
Orang alim tadi apa dia kata? Kalau mengikut daripada mazhab aku, maknanya daripada aliran dia lah, akan aku sebat orang tersebut. Maka orang tadi, anak murid tadi pun menyatakan, wahai guruku, wahai ustazku, kenapa kamu mengambil jalan sebat sedangkan orang itu hanya melupakan rakaat? Maka kata ustaz tadi, kata orang alim tadi sidang jemaah, tidak sewajar bagi seorang hamba yang menikmati kurniaan daripada Allah, yang menikmati apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, namun apabila menghadapkan anggota tubuh badannya kepada Allah, dia melupakan Allah. Tidak wajar, dia kata. Benda ni sepatutnya tak boleh jadi kalau ikut kata imam tadi. Selagi mana kita waras, selagi mana kita ni duduk dalam keadaan solat yang kita tahu ilmu dia, kita tahu macam mana nak melaksanakan solat. Jadi kata imam tadi, tak wajar kamu lupa sebenarnya. Sedangkan hari-hari kamu menikmati kenikmatan daripada Tuhan yang kamu sembah ni. Nampak sebenarnya. Jadi kadang-kadang yang bermain dalam fikiran kita, kenapa ustaz, kadang-kadang saya ni fikir daripada luar solat saya. Kenapa ustaz, kadang-kadang hati saya ni berbicara, kenapalah tuan imam ni baca panjang sangat. Kenapalah tuan imam ni kenapalah tuan imam ni baca dalam keadaan macam ni dan sebagainya. Hati saya berbicara, kenapa ustaz? Kerana sidang jemaah, dalam perkara baik ada ujiannya. Ujian yang pertama daripada sudut hawa nafsu. Hawa nafsu sidang jemaah, dia tidak tertarik dengan perkara-perkara berbentuk ibadah. Tak tertarik. Sebab itu, nak penuhkan masjid ni macam-macam kempen kita buat. Kan? Subuh macam Jumaat. Kadang-kadang kita ada masjid buat cabutan bertuah. Kadang-kadang ada masjid sidang jemaah kena panggil selebriti. Nak panggil ni jemaah datang ke masjid ni, mari. Tapi kenapa ramai-ramai masjid, banyak-banyak masjid macam itulah jemaah dia? Kerana hawa nafsu tak selari dengan benda ni. Tak suka. Tapi sidang jemaah cuba compare dengan konsert-konsert. Panggil artis-artis sidang jemaah. Buka iklan hari ni, mungkin hujung minggu dah habis tiket. Buka hari ni, tiket RM300, orang boleh beli RM300. Buka pintu stadium pada pukul 2 petang, 2 petang orang dah ramai. Kerana itu bentuk hawa nafsu. Dan orang suka. Maka Allah Ta'ala sebut, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang bertemu dengan Allah Ta'ala ni dalam keadaan dia takut kepada Allah, maka kehidupan dia dekat dunia dia dah potong daripada sudut hawa nafsu dia. Dia tak tertarik. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia tahan. Dia tak tertarik. Dia tak jadikan hawa nafsu sebagai pemimpin dan sebagainya. Itu yang pertama. Maka sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, apabila wa imma yanzaghannaka minasyaitan, apabila ada satu-satu sudut sisi kamu yang kamu dihasut oleh syaitan, nak buat baik tapi tak jadi, nak buat baik tapi tertangguh, maka Allah Ta'ala sebut apa sidang jemaah? Fasta'idh billah. Kena banyakkan isti'adzah, iaitu a'udzu billah minasyaitanir rajim. Nampak? Sebab itulah kita punya halangan. Syaitan ni sidang jemaah, dia akan datang kanan, kiri, depan, belakang kita. Semua sisi dia akan datang. Hanya semata-mata kalaulah contohnya dia tak berjaya ajak kita hari ni buat dosa yang besar. Hari ni kita tak ikut jalan dia berzina. Hari ni kita tak ikut jalan dia mencuri. Hari ni kita tak ikut jalan dia bunuh diri dan sebagainya. Percayalah dia akan datang juga. Daripada sudut apa? Dia akan datang daripada sudut kalau ibadah janganlah banyak. Kalau ibadah janganlah ikhlas.
Kalau ibadah, janganlah beria. Kalau berdoa, janganlah panjang. Dia akan datang kat situ. Sehingga dia dapat menarik hamba-hamba tersebut supaya melupakan Allah, supaya tidak ingat kepada Allah. Maka mungkin barangkali sebelum kita beri laluan kepada azan, ada satu kisah yang terjadi kepada para sahabat Nabi, namanya Abu Khusaimah. Bila mana dia selalu turut serta dengan baginda Nabi dalam peperangan. Tapi pada satu hari sidang jemaah, sebelum dia nak turut serta dalam peperangan tersebut, jadi pada hari tersebut orang rumahnya, isterinya menyediakan makanan yang luar daripada kebiasaannya, nampak tertarik dengan makanan tersebut. Dalam masa yang sama mempersiapkan keadaan rumah dalam keadaan yang paling selesa. Dibakarkan unggun api. Ada dalam keadaan sidang jemaah, maknanya hari itu special day. Maka sidang jemaah, hingga dia terlupa bahawasanya hari itu dia sepatutnya turut serta dalam peperangan bersama dengan Nabi. Jadi bila mana saat diketuk hatinya, bila mana dia nak menjamu selera yang biasanya dia mengamalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru nak makan, dengan lafaz isti'adzah tersebut dia teringat, hari ini aku sepatutnya bersama dengan tentera Islam. Hari ini sepatutnya aku bersama dengan Nabi SAW. Sehalus macam tu sidang jemaah, syaitan boleh hasut orang. Jangan kata kita lah sidang jemaah, kita ni jauh lah. Lagi jauh. Diberikan makanan, isti'azah pun lupa, apa pun lupa, semuanya lupa. Betul tak? Jadi sidang jemaah, mungkin selepas ni Ustaz akan sambung sedikit untuk memberikan kesimpulan apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi kita berikan laluan kepada azan terlebih dahulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم محمود إنك لا تخلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung sebentar sidang jemaah. Jadi apa yang kita bincang tadi berkaitan tentang kita cintakan syurga kena segera melakukan kebaikan. Seperti mana yang dikisahkan tadi, Abu Khusaimah hampir terlena dengan dunia, hawa nafsu. Apabila isterinya menyediakan makanan dengan enak, keadaan rumah dengan cantik dan selesa dan sebagainya, tapi kekuatan Abu Khusaimah ini dia mengamalkan apa yang Nabi ajar kepadanya. Apabila mendapat kenikmatan tersebut, maka dia isti'adzah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya apa? Dengan kenikmatan ni dia berlindung daripada hasutan syaitan, godaan syaitan dan sebagainya. Baru dia teringat, aku hari ini kena ikut Nabi SAW berperang. Ditinggalkan sidang jemaah terus mencapai kenderaannya, terus pergi mengejar rombongan dengan Nabi SAW. Maka sebab itu ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ni sidang jemaah, Al-Asam ni bermaksud satu panggilan yang digelar sebagai tuli, pekak. Sedangkan dia bukan pekak. Kenapa dipanggil Al-Asam? Kerana satu peristiwa apabila dia berbicara dengan seorang wanita, kemudian ada 2-3 orang di sebelahnya sidang jemaah, dan wanita tersebut melepaskan satu bunyian yang tidak enak lah. Mana dia membuka aibnya. Istilah sekarang minta maaf sebut kentut lah. Jadi sidang jemaah yang lain tepi-tepi ni semua dah hampir gelak, nak gelak dan sebagainya. Sebab orang perempuan ni terlepas bunyian tersebut. Maka ditanya kepada imam tadi, kamu tak dengar ke? Sedangkan imam tu sebenarnya dengar, tapi dia nak jaga aib perempuan tersebut. Dia kata apa? Aku tak dengar. Aku tak dengar. Sebab itu orang panggil dia satu gelaran Al-Asam, pekak. Maka sidang jemaah apa yang Ustaz nak ceritakan tentang Imam Hatim ni, dia menceritakan sidang jemaah ada satu jalan di antara persiapan kita untuk kita siapkan dalam alam kubur nanti, dan dalam sewaktu yang sama kita nak menuju kepada syurga Allah. Kata beliau sidang jemaah, wajadal jannatin nauma, meninggalkan nikmatnya tidur. Mungkin kita nampak satu pesanan yang biasa. Okey, tinggalkan nikmat tidur. Maknanya aku kena kurangkan tidur. Tapi sidang jemaah nak lawan benda ni bukan senang. Kan? Dalam keadaan kondisi rumah kita selesa, aircon, tilam empuk, rumahnya besar, ada TV, ada makanan yang enak. Tapi nak melepaskan jalan ini bukan perkara yang mudah. Sebab itu kata Imam Hatim, kalau kamu nak mempersiapkan alam perkuburan kamu nanti, kamu nak mempersiapkan jalan kamu menuju ke syurga Allah, tengok yang pertama dahulu, kamu mampu ke tidak meninggalkan nikmat tidur. Nampak simple, tapi dengan perkara ini kadang-kadang kita remehkan, seterusnya kita akan jadi lemau lah. Orang lain boleh bangun solat sunat, kita tak boleh. Orang lain boleh beriktikaf di masjid, kita tak mampu. Orang lain sidang jemaah boleh baca surah-surah pilihan setiap hari, kita tak boleh. Sebab kenapa? Lamanya kita tidur. Dan hati-hati sidang jemaah, kata ulama, fitnah kematian seorang hamba itu akan diuji dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, sakaratul maut. Keadaan yang kedua, dalam alam kubur nanti. Sebab itu kadang-kadang kita menghantar jenazah ni, kalau orang tu menghantar jenazah, dia balik daripada tanah kubur, dia tak dapat langsung ibarah, dia tak dapat langsung orang kata ibrah, dia tak dapat langsung pengajaran. Tak tahu nak cakap apalah sidang jemaah.
Kerana kematian merupakan satu muhasabah yang sangat besar. Kerana kata ulama tersebut, saat fitnah manusia kematian berlaku dalam dua perkara. Sakaratul maut, yang kedua dalam alam kubur. Sebab itu kadang-kadang Tuan Imam ni baca talqin, wahai fulan bin fulan, selepas ini kamu akan didatangi oleh malaikat dan akan ditanya kepada kamu beberapa soalan, maka jawablah dengan lidah yang fasih, jawablah dengan hati yang tenang. Kita boleh cakap macam tu, tapi orang di dalam kubur tu sidang jemaah yang menjawab soalan semua berkaitan tentang keimanan dia di atas dunia. Kalau imannya rendah, payahlah dia nak jawab. Meskipun jawapan dia tahu. Pada saat itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kamu dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jangan main-main dalam kehidupan dunia kita ni. Kata Sayyidina Abdullah bin Amru, "Iza amsayta fala tantaziri sabah." Kalau kamu dapat pada waktu petang, dapat nikmat pada waktu petang, jangan tunggu pada waktu pagi kamu nak buat baik. Buat pada waktu petang. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Apabila kamu dapat kenikmatan, kelapangan pada waktu pagi, jangan tangguh. Okey, aku nak buat petang nanti. Jangan. Buat pada waktu tersebut. Kerana kehidupan kita ni kita tak tahu sampai bila. Kerana kehidupan kita ni menjadi satu rahsia. Kerana kehidupan kita ini menjadi satu ketakutan yang kita akan jawab selepas ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya di sini sidang jemaah, amalkanlah satu doa yang bila mana Nabi SAW mengajar kepada para sahabat. Doa yang berbunyi, Allahumma inna nas'alukal afwa. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keampunan. Afwa tu keampunan. Ampunkanlah kami. Terimalah taubat kami. Yang kedua, wal afiyah, kesejahteraan. Sebab itu kesejahteraan tadi banyak ulama menafsirkan kesejahteraan daripada sudut akidah, kesejahteraan daripada sudut niat, kesejahteraan daripada sudut ibadah kita nak Allah Ta'ala beri pada kita. Yang ketiga, wal mu'afatad daimah, perlindungan yang selalu. Kita nak Allah Ta'ala lindung kita ni selalu. Lindung daripada sudut apa? Yang pertama, kata baginda Nabi dalam hadis ini, dalam doa ini, lindung dalam agama aku ni. Fiddin, dalam agama. Ada orang cantik comel dah, lahir dalam agama Islam, tapi malangnya bila mana Allah Ta'ala uji dengan musibah, dia pilih jalan kufur. Subhanallah. Yang kedua, wad dunya, ya Allah lindungilah selalu kami di atas dunia yang penuh dengan ujian ni. Ujian hawa nafsu, ujian dunia yang kemewahan, ujian dunia yang kemasyhuran ni, ya Allah lindungkanlah aku, jangan terpesong. Dan yang paling kita takut, wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah lindungkan aku pada saat akhirat nanti. Sebab apa sidang jemaah? Ustaz tutup dengan sepotong ayat. Pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala sebut dalam sepotong ayat yang berbunyi, yaumatu balas sarair. Pada hari tersebut Allah Ta'ala akan bongkar seluruh rahsia apa yang kita pendamkan, apa yang kita sorokkan, apa yang kita sembunyikan di atas dunia. Pada hari tersebut Allah Ta'ala akan bongkarkan seluruhnya. Kalaulah sidang jemaah pada hari ini Allah Ta'ala bongkarkan rahsia kita, aib kita depan orang, tak tahu nak mana nak cari tempat kita nak sorok malu ni kan. Apatah lagi pada hari perhitungan, pada hari tersebut Allah Ta'ala akan buka semua rahsia kita. Apa yang kita rasa, apa yang kita cari di atas dunia, apa yang menjadi niat kita di atas dunia, semua Allah Ta'ala akan ceritakan. Maka mulai hari ini ubahlah kehidupan kita, ubahlah perspektif kita, ubahlah nawaitu kita. Jadi yang terakhir sidang jemaah, insya-Allah masuk bulan Februari ini masjid kita ni ada dua program istimewa dalam bulan Februari ini sidang jemaah. Yang pertama ya kuliah Isra dan Mi'raj.
kuliah Isra' dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh Imam Muda Aran pada tarikh 8 Februari 2024. Jadi Ustaz menyeru sama-sama mari kita duduk dekat masjid, kita belajar sedikit tentang Isra' dan Mi'raj ni, apa sebenarnya Allah Ta'ala takdirkan dalam peristiwa agung Islam ni, mesti ada kelebihannya. Yang kedua sidang jemaah, pada tarikh 24 Februari hari Sabtu, Ustaz ambil jalan pada hari tersebut sidang jemaah bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Dalam satu hadis yang sahih menceritakan tentang malam nisfu Sya'ban ni Allah Ta'ala makbulkan doa hambanya. Maka Ustaz ambil satu jalan, Ustaz dapat satu pembimbing qiyam iaitu Dr. Syazwan Basil. Dia ni merupakan Al-Hafiz tapi dia bidang dalam doktor medik. Sidang jemaah boleh Google, boleh tengok dekat YouTube, type Dr. Syazwan Basil. Jadi dia ni banyak membawa title seorang doktor medik yang mampu menghafal Quran dan ke depan dalam bidang-bidang imam dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah beliau bersetuju untuk pimpin qiyamul lail di masjid kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan. Jadi 2 tarikh, 8 Februari, 24 Februari, kita lock betul-betul, kita datang ke masjid. Mudah-mudahan ini tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.